Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syamsiah binti Amir. Nombor kad matrik saya D202311067750. Saya daripada kumpulan A untuk subjek KKS 3063 dan subjek ini diajar oleh Prof Mas. Okey, untuk tugasan individu iaitu tugasan 3, saya mengambil tajuk reaksi masyarakat dan ambivalensi terhadap ketidakupayaan sosial. Mari kita sama-sama melihat video ini sampai habis, okey? Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan berkenaan dengan reaksi masyarakat dan ambivalensi terhadap ketidakupayaan sosial. Seperti yang kita sedia maklum bahawa manusia akan sentiasa berkata-kata, dari segi berkata-kata yang baik ataupun berkata-kata yang buruk, betul. Okey, memang manusia tidak lari daripada berkata-kata dan bersikap itu, sebab itu ialah lumrah manusia. Memang manusia ni pelbagai kerenahnya, pelbagai ragamnya, betul tak? Anda setuju dengan saya? Okey, terima kasih atas persetujuan anda semua. Okey, seperti yang kita tahu, manusia tidak akan pernah diam apabila melihat segelintir orang ataupun segelintir manusia yang mereka nampak dan mereka lihat. Sama ada mereka melihat orang yang berbadan besar, sama ada mereka melihat berbadan kecil, sama ada mereka melihat orang tidak berupaya untuk melakukan sesuatu perkara. Betul. Okey. Dan itulah yang kita ingin kupaskan berkaitan dengan reaksi masyarakat dan mengenai ambivalensi terhadap ketidakupayaan sosial. Okey. Cuba kita tengok yang pertama ialah mengenai kebutaan. Okey, mari kita lihat. Di Amerika Syarikat, iaitu negara yang paling besar juga jumlah rakyatnya di sana, dianggarkan 500 sehingga 1.5 juta jumlah orang buta. Ini adalah keseluruhannya populasi, dan kita dapat mendapati bahawa berapakah jenis-jenis kebutaan yang dihadapi oleh masyarakat di Amerika Syarikat itu. Dan terdapat 3 jenis bentuk buta yang mereka hadapi, iaitu antaranya yang pertama ialah buta sepenuhnya, dan yang kedua ialah buta dari sisi undang-undang dan buta fungsi. Apakah itu yang dimaksudkan dengan buta sepenuhnya? Okey, seperti yang saya tahu dan saya banyak juga melihat cerita ataupun mendengar pengalaman daripada orang-orang yang lebih besar dari saya mengenai orang tidak upaya, orang kurang upaya. Itu lebih sopan berkata begitu, betul? Okey, buta sepenuhnya ini maksudnya tiada cahaya langsung pada penglihatannya. Seperti kalau contoh kita pejamkan mata, kita masih ada macam nampak sedikit cahaya, betul tak? Okey, dan untuk orang yang buta sepenuhnya ini, mereka tidak nampak langsung sedikit cahaya. Mereka hanya gelap, sangat-sangat gelap. Lebih dikatakan gelap gelita, ya. Okey, oleh kerana mereka gelap, betul-betul gelap, mereka tidak dapat melihat sikit pun. Dan itulah kita namakan dia sebagai buta sepenuhnya. Dan kita lihat pula kepada buta dari sisi undang-undang. Apakah itu yang dimaksudkan dengan buta dari segi undang-undang? Ia lebih difahamkan dan lebih mudah untuk faham ialah menggunakan alat-alat pembantu. Contoh macam kita lihat, biasanya kita lihatlah di dalam TV ataupun di jalan raya. Misalnya kita ingin melintas jalan, kita tengok sekeliling kita, terdapat juga seorang lelaki maupun perempuan berjalan menggunakan tongkat. Dari segi tongkat itu dapat mereka berjaga-jaga bahawa di depan mereka tu ada longkang ataupun ada lubang ataupun ada tangga dan sebagainya. Jadi mereka hanya fokuskan ataupun mereka hanyalah memberi perhatian sepenuhnya kepada tongkat mereka itu. Okey. Dan yang ketiganya ialah buta fungsi. Apa itu sebenarnya buta fungsi itu? Okey, buta fungsi ni lebih difahamkan dengan menggunakan tangan untuk membaca. Seperti yang tahu, Allah itu maha berkuasa, betul? Jadi tak mustahil apa yang Allah buat, apa yang Allah bagi kita ujian, tak semestinya benda tu hanyalah penamat untuk kita. Tapi dia ada hikmah dia ada kelebihan daripada orang-orang lain yang tidak diuji dengan sebegitu berat ujian yang diberi pada kita. Okey, contohlah, saya pun agak pelik masa saya umur darjah lebih kurang lah. Saya pernahlah bertanya dekat ibu saya, "Ibu, macam mana orang buta boleh membaca sedangkan mereka tidak nampak, malah mereka hanya memegang hujung jari mereka dengan, contohlah mereka pegang hujung jari mereka dengan di satu permukaan, ya. Permukaan dia ada satu alat untuk khas untuk orang buta untuk mereka membaca." Okey, dan mak saya pun memberilah penjelasan yang begitu jelas untuk saya faham. So bagi saya Allah itu memang maha besar, memang maha pemurah. Walaupun dia uji kita, namun dia membantu kita dan dia membantu kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita kena bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita.
Betul. Okey. Dan hidup ini kita tidak boleh melihat kepada keburukan saja, kita kena pandang pada kebaikannya juga. Walaupun kita tidak dapat menerima dengan hati yang terbuka, tapi insya-Allah satu hari nanti kita akan terbuka juga hati itu untuk menerima perkara yang kita tak ingin. Okey. Okey, dan seterusnya kita melihat kepada teori ataupun tokoh. Menurut Lemert yang diterbitkan pada tahun 1951, pergerakan manusia dapat membina keyakinan diri dan berdikari bagi orang buta dengan mewujudkan sekolah khas untuk mereka. Itulah pentingnya sekolah khas ini ditubuhkan untuk membantu golongan-golongan kurang upaya dari segi fizikal, kurang upaya daripada segi intelek, kurang upaya daripada segi emosi, kurang upaya daripada segi pembelajaran mereka. Seperti yang kita tahu, kurang upaya ni bukan hanya satu cabang saja. Mereka ada pelbagai cabang. Contoh, mereka dilahirkan dengan tidak cukup sifat, itu pun dikira kurang upaya. Mereka lahir dengan cukup sifat, akan tetapi di awal beri ujian tiba-tiba mereka ditimpa kemalangan yang agak besar dan menyebabkan mereka kehilangan anggota badan mereka ataupun sebahagian kaki mereka dan sebagainya. Itu pun dikira keupayaan orang kurang upaya juga. Okey, dan seterusnya seperti saya belajar di dalam pendidikan awal kanak-kanak semasa saya diploma dahulu, dari segi pembelajaran pun akan dikategorikan sebagai kurang upaya dari segi pembelajaran. Contoh disleksia, contoh cerebral palsy, contoh lain juga lemban. Orang kata maksudnya dia tidak boleh melihat, dia tidak boleh mengambil ataupun menyimpan data-data di dalam fikiran mereka dengan pelbagai dan juga dengan secara yang lama. Mereka hanya boleh serap ilmu hanya untuk seketika saja. Okey. Dan yang kedua kita boleh tengok di sini, menurut Lemert juga, orang buta juga boleh berjaya dalam pendidikan dan pekerjaan dengan syarat mereka hadir ke sekolah khas. Inilah kelebihan yang kerajaan dan juga pihak-pihak kerajaan menubuhkan sebuah sekolah khas untuk membantu masyarakat ataupun golongan orang kurang upaya dari segi pembelajaran mereka, dari segi pekerjaan mereka, dari segi pengangkutan mereka dan kemudahan untuk mereka. Dan okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik, iaitu kurang upaya intelek. Kurang upaya intelek ini terbahagi kepada 3 komponen, iaitu keupayaan intelek mereka tidak berlaku secepat mungkin, dan kurang upaya intelek juga tidak dapat menyimpan maklumat yang banyak seperti yang saya kata tadi. Dan seterusnya, yang ketiga ialah kurang upaya intelek, mereka mempunyai kuasa abstraksi mental yang lemah. Oleh itu, mereka tidak dapat menyimpan data dan juga maklumat yang penting dan juga maklumat yang agak bermanfaat di dalam pemikiran mereka dengan cara yang lama. Okey, apakah itu kurang upaya intelek? Kurang upaya intelek ialah golongan ini terhad kepada kecerdasan dan keupayaan untuk melakukan tugasan kognitif. Maksudnya mereka berkaitan dengan kognitif mereka agak lemah, tapi mereka dari segi fizikal, dari segi sukan, insya-Allah mereka dapat mengikuti dengan cemerlang. Tetapi bagi pendapat saya, sekiranya seseorang itu mempunyai kurang upaya intelek, mereka bukanlah mereka tidak dapat berjaya langsung di dalam kehidupan. Mereka boleh berjaya, cuma kami sebagai masyarakat sekeliling perlu memberikan sokongan kepada mereka. Kita perlu memberikan sokongan kepada dia, kita perlu sentiasa menolong dia apabila mereka perlukan bantuan dari segi pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk kecil, iaitu kecacatan fizikal. Kecacatan fizikal ini berlaku sejak kecil dan memang tidak dinafikan. Sebagai seorang ibu bapa, memang amat menyedihkan, rasa di hati kerana seperti yang diberitahu di dalam buku delinkuensi, di mana ibu bapa memang tidak tahan kesedihan melihat anak mereka lahir dengan kecacatan fizikal dan bukan seperti normal, seperti baby yang lahir di luar sana. Okey, dan seterusnya, masyarakat sering menjauhi orang kurang upaya dan ia mengakibatkan penyelewengan. Seperti yang saya cakap pada awal-awal video tadi, manusia memang akan bercakap dari segi negatif dan positif. So jadinya masyarakat sering mengasingkan diri mereka daripada orang kurang upaya, dan oleh itu orang kurang upaya sering terasa hati, terasa terkilan, terasa diri mereka amatlah teruk dibandingkan dengan orang-orang lain. So dari situ berlakulah punca penyelewengan tersebut. Okey, seterusnya, sering dianggap oleh orang bernasib malang. Adakah anda semua bersetuju bahawa orang kurang upaya ni dianggap sebagai orang yang bernasib malang? Bagi saya, ia tidak malang kerana ia satu anugerah yang Allah kurniakan, dan ia
ia amat besar pahala untuk mereka yang mampu menempuh ujian mereka sepanjang kehidupan mereka. Jadi bagi saya ramai juga orang Malaysia mempunyai anak yang tidak normal. Jadi bagi saya itu adalah peluang untuk ibu bapa menjaga anak mereka, anak syurga orang kata. Okey, jadi bagi saya kita perlulah sama-sama sokong ibu bapa tersebut, dan kita perlu membuka minda kita. Janganlah kita mengasingkan diri kita dengan orang-orang kurang upaya, kerana mereka juga ada perasaan seperti kita, seperti kita orang normal. Okey. Dan seterusnya mereka orang kejahatan orang kurang upaya dari segi fizikal ini sering diejek dan diasing-asingkan. Okey, sebagai contoh, seperti yang kita selalu dengar bahawa sekiranya ada satu program di mana pelajar di program itu dilakukan di universiti, di mana universiti itu bebas dan umum untuk mahasiswa-mahasiswi. Okey, dan terdapat ada beberapa golongan mahasiswa atau mahasiswi menghadapi kecederaan di kaki ataupun menggunakan kursi roda oleh kerana mereka kurang upaya. Mereka sering diasingkan pengangkutan oleh kerana mereka berlainan daripada kita. Bagi saya benda tu amat menyinggungkan perasaan masyarakat ataupun golongan orang kurang upaya. Okey, dan seterusnya, orang kurang upaya dari segi fizikal, mereka sering diiktirafkan tidak dapat memenuhi permintaan diri sendiri kerana kecacatan fizikalnya. Bagi saya, janganlah kita berkata sebegitu di hadapan orang kurang upaya, kerana ayat-ayat sebegitu amat menyinggung perasaan mereka. Bagi saya, janganlah kita berkata sebegitu di hadapan orang kurang upaya, kerana ayat-ayat sebegitu amat menyinggung perasaan mereka sebagai orang kurang upaya. Bagi saya lah, tidak semua manusia nakkan menjadi teruk dan buruk di mata orang, dan manusia tak akan pernah mengambil pilihan untuk memilih menjadi ahli golongan kurang upaya dari segi fizikal. Mereka juga ingin hidup seperti kita orang normal, boleh main bola, boleh pergi kerja, balik kerja, memandu kereta sendiri, dapat pekerjaan yang bagus agar dapat gaji yang lebih baik daripada ibu ayah mereka. Okey, jadi sekiranya mereka tergolong dalam golongan orang kurang upaya kecacatan fizikal, mereka juga ingin mencapai matlamat mereka dalam hidup mereka. Jadi bagi saya perkara ini amat betul-betul menyinggung ataupun menyelewenglah perasaan kecacatan fizikal ini. Okey, seterusnya kita melihat kepada subtopik obesity. Memang kita semua memang telah sedia maklum bahawa obesity ini bukan hanya mendorong kepada orang berbadan besar, malah orang berbadan kecil pun dapat dikategorikan sebagai obesity. Okey, dan mari kita melihat isi-isi obesity. Dan yang pertama, orang yang gemuk, kurus, kerdil, tinggi sering dicemuh dan diejek. Sebagai contohlah, kawan sekelas saya, dia sangatlah tinggi dan satu kelas saya memanggil dia bukan dengan nama tetapi dengan haiwan. Contohnya, Zirafah, sekejap lagi jom kita pergi makan. Contoh. Lepas tu contohlah, selain daripada itu, saya ada juga berkawan badan besar dan bagi saya dia comel, tapi disebabkan ramai yang cemuh dan ejek dia seperti gorila badannya, seperti panda, dia agak kecil hati di situ. Tapi dia hanya diam dan dia beritahu kepada kaum baik dia saja bahawa hati mereka sedang terluka oleh kerana cakapan sebegitu. Mereka tidaklah ingin menjadi gemuk maupun tinggi setinggi-tingginya, tetapi dah itulah lumrah yang Allah beri kepada mereka. Oleh itu, kita ni sebagai manusia janganlah kita tidak menjaga percakapan kita sehingga kan menyinggung perasaan kawan-kawan kita. Okey, dan seterusnya, sekiranya berlaku berat badan berlebihan akan mengakibatkan masalah kesihatan. Seperti yang sentiasa doktor ingatkan kita bahawa kita perlu menjaga kesihatan dari segi pemakanan, dari segi kebersihan, dari segi kita kena bersenam selalu supaya kita dapat sihatkan diri dan akal kita cergas begitu. Okey, sekiranya kita hanya amalkan makanan ringan sahaja, makanan segera,
dan kita tidak melakukan apa-apa aktiviti bersenam ataupun apa-apa aktiviti seperti sukan, seperti berbasikal, seperti badminton, seperti memain bola sepak. Okey, adakah kita sihat dan juga jantung kita sihat sentiasa? Bagi saya, kita tidak akan hidup dengan sihat kita tidak akan hidup dengan sihat. Oleh itu kita perlulah seimbang dari segi pemakanan, dari segi sukan, dari segi rohani kita pun kena seimbang juga. Okey, seterusnya, ramai gemar memuji dan memerhati wanita yang kurus. Lagi-lagi contohlah, orang lelaki sering melihat perempuan yang badan kurus, badan langsing, badan lamping, betul. Dan lelaki berotot, perempuan akan lebih terpikat. Ni menurut search yang diterbitkan pada tahun 1984. Okey, jangan pula kita nampak kawan kita cantik, kita sebagai kawan perempuan dia pun kita nak jatuh hati dekat dia. Kita tak boleh. Itu dah dikira homoseksual, dah dikira homofobia tu. Okey, jangan. Dan lelaki juga janganlah pula nampak kawan lelaki kita badan berotot, kita jatuh hati dekat kawan lelaki kita tu. Kita janganlah pula tergolong dalam golongan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kita sebagai orang Islam, kita perlulah berpasangan yang dengan betul. Contohnya, orang lelaki pasangan dengan orang perempuan, orang lelaki pasangan dengan orang perempuan, orang perempuan pasangnya dengan lelaki. Jangan pula lelaki pasang dengan lelaki, perempuan pasang dengan perempuan. Itu ialah lari dari segi undang-undang dan juga agama kita, agama Islam lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu sering hilang keyakinan diri dan hilang kesemangat untuk bersosial oleh kerana berat badannya. Ini kisah benar ya, bahawa semasa saya diploma, saya ni suka sangat berkawan dengan orang yang lebih besar daripada saya, kerana saya rasa saya selamat sentiasa dengan dia. Okey, tapi oleh kerana saya asyik kena tolak ke tepi disebabkan dia punya bahu besar dari saya rasa macam menyesalnya lah, asyik kena tolak je. Tapi tak apa. Tapi saya amat seronok berkawan dengan semua orang. Tak kira lah dia gemuk ke, dia kurus ke, dia kecil ke, dia besar ke, dia tinggi ke, saya tak kisah. Asalkan kita dapat belajar bersama-sama, sedih, suka, duka, semua bersama. Itulah dinamakan proses dewasa, proses remaja, betul tak? Okey. Oleh kerana badan mereka berbeza saiz berbanding dengan orang lain, mereka sering tiada keyakinan diri. Contoh macam nak keluar pergi beli makanan pun mereka rasa rendah, mereka rasa malu, mereka rasa tak yakin. Apatah lagi bila makan bersama kawan-kawan satu meja, dan di mana pada ketiga itu dia ingin makan, maksudnya dia ingin tambah lagi makanan kerana dia lapar. Tapi oleh kerana kiri dan kanan mereka ramai orang, oleh kerana itu dia hanya berdiamkan diri dan menipu diri sendiri bahawa dia dah kenyang. Padahal dia masih lapar dan dia ingin mengirim pesanan yang lain, contohnya nasi goreng lagi 3 ke kan. Okey. Oleh kerana itu benda ini amat betul lah menurut search 1984. Okey, itu saja pembentangan daripada saya untuk tugasan 3, dan penutup ataupun kesimpulan yang dapat saya rangkumi di sini adalah, sebagai manusia kita perlu menjaga menjaga perasaan. Sebelum kita luahkan apa yang kita rasa, kita perlu berfikir dahulu, adakah perkataan ini dapat menyinggung perasaan pendengar, ataupun perlukah kita bercakap ayat tersebut ataupun tidak perlu. Sekiranya tidak perlu, hanya lebih bagus kita berdiam diri, kita menghormati orang-orang lain yang bercakap, menjaga perasaan dan hati orang lain. Oleh kerana kita semua manusia, kita perlu ada sikap bertolak ansur, sikap saling menyayangi, saling memahami. Okey. Dan bagi saya, tak semua orang ingin menjadi sebahagian daripada golongan orang kurang upaya. Semua orang inginkan kejayaan dan kejayaan dalam kehidupan. Disebabkan mereka di dalam golongan orang kurang upaya, mereka tidak dapat mencapai matlamat seperti mereka, seperti orang-orang lain di luar sana. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.